Dan jikalah, kata Allah Ta'ala, jikalah masih tersisa ada lagi dosa yang tak selesai juga, maka Allah persulitkan matinya. Ini yang kita nak sembang ni hari ni. Apa maksud sulitkan mati? Sulitkan mati ni yang pertama bukanlah maksud susah mati, bukan. Orang kita kalau susah mati, buka bumbung, dia kata kita buka atap. Itu syirik tu, jaga-jaga. Baik. Persulitkan kematian ni maksudnya Allah beri dia kepayahan di dalam tubuh badan dia, dia sakit yang panjang. Ya, dia sakit bertahun-tahun, dia buat rawatan, dia usaha, dia sulit. Ya, dia terpaksa menggunakan harta bendanya ratusan ribu untuk rawat penyakit dia. Dia terpaksa habiskan tenaganya berulang-ulang ke hospital. Duit yang dia simpan kena beli katil, duit yang katil hospital, duit yang dia simpan kena beli ubat, duit yang dia simpan kena buat rawatan, duit yang dia simpan kena beli wheelchair, duit yang dia simpan kena hire ataupun kena guna private nurse untuk jaga dia dan sebagainya. Allah persulitkan mati dia. Ya, kenapa Allah persulitkan mati dia tu? Okey, Allah persulitkan matinya kerana Allah sedang memberi dia rahmat. Sebab itu apa yang awal-awal kita kata tadi, Allah tidak akan mematikan salah seorang daripada hambanya dikala Allah ingin memberi dia rahmat, melainkan Allah bagi dia ujian, 4 ujian tadi. Kalaulah kita dapat memikirkan betapa besarnya nikmat ini, dan yang paling besar sekali apabila last sekali Allah sulitkan matinya, 4 mula-mula tambah 1 Allah sulitkan. Yang pertama, ulang balik, kita mengaji ni kena ulang baru kita faham. Yang pertama, Allah bagi dia sakit badan, sakitlah di tubuh badan dia. Yang kedua, Allah bagi musibah dan ujian pada ahli keluarga dia. Yang keempat, Allah sempitkan kehidupannya. Yang ketiga, yang keempat, Allah kurangkan rezekinya. Dan yang paling besar, yang kelima adalah Allah sulitkan matinya dengan macam-macam ujian. Dan yang best sekali, yang keenam, hadiah baginya. Apa hadiahnya? Demikianlah dia akan datang kepadaku, yakni kepada Allah, dalam keadaan seperti dia dilahirkan oleh ibunya. Subhanallah wa masya Allah. Nikmat apabila kita sakit, apabila kita didatangi kesempitan hidup, apabila kita kekurangan rezeki, dengan syarat kita terima ujian tersebut, kita berusaha, kita berdoa dan sebagainya, maka ketika itu rupa-rupanya Allah sedang beri rahmat. Dan buah yang paling besar adalah kita akan bertemu Allah seperti waladat ummuh, dilahirkan semula oleh ibu kita, dosa tak ada. Dosa kita daripada hujung kepala sampai hujung kaki ni gugur keseluruhannya. Ya, gugur keseluruhannya. Moga-mogalah kita dapatlah hari ni kebaikan tersebut. Kita jangan risau sangatlah dunia kita yang serba-serbi tak berapa kena ni. Yang paling penting bagaimana kita berhadapan dengan dunia kita itu. Jangan putuskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang itu paling penting. Sebab tu saya suka baca kitab-kitab tentang mengingatkan kematian ini, kerana ingat mati ini adalah pemotong segala kelazatan. Bila kita ingat mati, rumah besar tak ada harga pada kita. Bila kita ingat mati, kereta banyak tak ada harga pada kita. Bila kita ingat mati, muka cantik pun tak ada nilai pada kita. Yang paling penting, kita nak kena fikir tentang bagaimana aku nak berhadapan bila sampai waktu sakratul maut. Adakah aku bersiap sedia untuk bertemu Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencari husnul khatimah? Berusaha mencari husnul khatimah, pengakhiran yang baik. Baik. Saya katakan, ini penulis yang katakan, musannif, penulis mengatakan, saya katakan ini berbeza dengan orang yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yakni dan tidak diredainya. Allah Subhanahu Wa Taala, apabila dia bagi kasih sayang, maka dia akan bagi macam tadi.
Walaupun orang tu buat dosa, tapi dia minta ampun, Allah akan beri keampunan, maka akhirnya dia bertemu Allah, waladat ummuh, seperti dilahirkan semula oleh ibunya. Tapi berbeza, ya, berbeza dengan orang yang tidak dicintai Allah ataupun orang yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana khabar yang kita sambungan khabar tadi tu, ya, seperti mana Allah berfirman, demi kejayaanku dan keagunganku, aku tidak mengeluarkan seseorang pun dari dunia yang aku kehendakkan mengazabnya. Berbeza kan? Yang tadi aku takkan matikan seseorang pun ketika aku nak bagi dia rahmat. Dan yang ni pun aku tidak akan matikan seseorang di antara mereka sedang aku nak mengazabnya. Dia berbeza. Satu nak bagi rahmat, satu nak bagi azab. Maka sebelum aku memberinya balasan yang setimpal atas setiap kebaikan yang dia lakukan berupa kesihatan tubuh badan, maka Allah Subhanahu wa taala, hati-hati bila mana Allah Subhanahu wa taala, dia apabila dia nak mengazabkan seseorang, maka mula-mula sekali apa dia bagi di atas dunia ini, dia bagi kita sihat tubuh badan. Apa maksud sihat tubuh badan di sini? Sihat tubuh badan yang gagal mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya, sihat tubuh badan tapi gagal mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini kena faham lah, bahawa ada orang sihat tapi sihat dia tu taat betul dengan Allah Ta'ala. Tapi bila mana orang yang Allah nak azab dia, maka apabila datang kepada dia kesihatan, maka kesihatan tidak dapat membawa dia taat kepada Allah. Dia tidak dapat beribadah. Sedangkan kesihatan itu sepatutnya Allah bagi, maka cara syukur adalah kembalikan kesihatan itu kepada Allah dengan beramal ibadah, dengan menggunakan tubuh badannya. Berdiri lama dalam keadaan kita solat, ya, mulut kita bertasbih, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, apabila Allah tidak mematikan manusia dengan kehendak Allah nak mengazabkannya, maka perkara pertama Allah jadikan dia di dunia ini penuh dengan kesihatan, tapi kesihatan yang tidak disyukuri. Badannya sihat, boleh jogging 20 km, boleh berbasikal sampai 100 km, tapi tidak mampu bangun salat subuh 2 rakaat. Ya, ini bahaya. Duitnya banyak, jutaan ringgit, kehidupannya mewah, tapi tidak mampu bersedekah walaupun 10 ringgit. Itu, ya. Ingatlah, kesihatan pada tubuh badannya boleh menjadikan dia diazab di akhirat nanti. Dan kemudian Allah beri dia kelapangan dalam rezekinya. Bila mana Allah nak mengazabkan seseorang di akhirat, di dunia ni dia bagi kesihatan yang baik, tapi kesihatan yang gagal ditaati. Yang kedua, Allah beri kelapangan dalam rezekinya. Sayang, kelapangan dalam rezeki tersebut diperolehi mungkin dengan cara haram. Rezeki tersebut diperolehi dengan cara syubhah. Rezeki itu dibelanjakan dengan cara yang tak betul. Zakat tidak dikeluarkan, sedekah tidak disampaikan, sumbangan dan derma tidak pernah dilakukan, melainkan kelapangan rezeki itu menjadikan dia meninggalkan Allah jauh daripada, semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah jadikan kenyamanan pada kehidupannya. Allahu Akbar. Sebelum Allah nak mengazabkan manusia di akhirat, maka memang kalau benar Allah nak mengazabkan dia, maka di dunia Allah jadikan sihat badannya, di dunia Allah jadikan lapang rezekinya, di dunia Allah jadikan nyaman kehidupannya. Orang lain nak makan pun susah, dia alhamdulillah begini cantik kehidupan. Orang lain kehidupan sempit, duduk di rumah flat, daripada beberapa keturunan, daripada datuk turun kepada bapa, turun kepada anak, pergi sampai ke cucu, duduk rumah flat, sewa lebih kurang 200-300 ringgit, tapi dia hidup
keluar je duduk di banglo mewah sampailah hari tua, nyaman kehidupannya. Hati-hati, kerana ini perkara yang ketiga di mana takut-takut kenyamanan itu membuahkan keburukan. Kenyamanan itu melalaikan manusia daripada mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keamanan pada jalan yang ditempuhinya. Dan Allah jadikan dia yang keempat itu aman dalam apa sahaja. Meniaga jadi, silaturahim perhubungan jadi, sihat tubuh badan jadi, bisnes semua jadi. Apa saja, buatlah apa saja, semua jadi. Okey? Dan aku memberinya balasan sampai kepada kebaikan-kebaikan seberat biji sawi sekalipun. Allah bagi setiap kebaikan, sekecil-kecil kebaikan sampai sebesar-besar kebaikan. Sampailah sebesar biji sawi sekalipun. Dan jika tersisa lagi kebaikannya, masih ada kebaikan, maka aku akan ringankan kematiannya. Yang Allah bagi tadi, yang Allah nak bagi rahmat, Allah persulitkan kematiannya atas orang yang banyak dosa. Yang ni siapa-siapa yang Allah nak azab, maka Allah jadikan dia ringan kematiannya. Dengan demikian, dia datang kepadaku dalam keadaan yang tidak mempunyai satu pun kebaikan. Kerana kebaikan itu telah dibalas oleh Allah di atas dunia ini. Dan dia pun tidak dapat menjaga dirinya daripada neraka.